Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu subhanaka la 'ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang diberikan dan dikurniakan kepada kita semua semenjak kita berada di dalam perut ibu kita sehinggalah saat dan ketikanya pada hari ini. Tidak pernah putus rahmat, kasih sayang Allah, nikmat Allah yang sewajarnya kita syukuri. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasulnya menyampaikan risalah kepada kita semua, dan dengan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, maka sampailah kepada kita hari ini kefahaman, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana semua ini menjadi bekalan kita kelak apabila sampai di hadapan Allah di akhirat nanti. Dan semua ini merupakan satu nikmat yang cukup besar kepada kita. Bahkan nikmat yang bakal datang kepada kita tidak lama lagi, iaitu nikmat Ramadan yang dinanti-nantikan. Mudah-mudahan insya-Allah kita semua menanti-nantikan rahmat yang dipenuhi dengan bulan yang dipenuhi dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah, pahala yang berganda dan segala macam kebaikan yang Allah turunkan pada bulan Ramadan yang kita nanti-nantikan. Tatkala apabila kita mendengar ramainya manusia sebahagiannya telah dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kematian sebelum sempat mereka merasai nikmatnya Ramadan nanti, maka kita yang masih hidup di atas muka bumi ini berazamlah untuk kita melaksanakan Ramadan kali ini betul-betul melaksanakan Ramadan ini seumpama Ramadan yang terakhir bagi kita. Maka sebab itu azam kita untuk mendapatkan Ramadan yang terbaik pada tahun ini, dan kita mohon kepada Allah, Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah sampaikan kami kepada bulan Ramadan, dan mudah-mudahan amin insya-Allah. Pada malam ini saya ingin berkongsi dengan muslimin dan muslimat sekalian sebuah lagi hadis yang dipetik daripada 40 hadis sahih, kisah ghaib dan ajaib, yang mana telah ditulis oleh Profesor Dr. Umar Sulaiman Al-Ishqar. Hadis yang akan kita bicarakan pada malam ini berkaitan tentang kekalnya hidup dan tidak akan mati lagi selama-lamanya. Hadis ini telah disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bil mauti kahayatin kabashin amlah, fayunadi munadin ya ahlal jannah fayashra'ibuna wa yanzurun." Nabi kata didatangkan rupa fizikal kematian seperti biri-biri yang berbelang, belang hitam putih. Nanti bila sampai di hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan rupa bentuk kematian, rupa bentuk maut yang meregut nyawa kita tu dalam bentuk kambing biri-biri berbelang. Maka berserulah sang penyeru. Ada satu seruan daripada seorang penyeru. Dia kata, "Wahai ahli syurga." Maka mereka pun mendongak dan melihat. Fayaqul hal ta'rifuna hadha? Penyeru tadi dia seru kepada ahli syurga, dia tanya, "Adakah kamu kenal siapa ni?"
Dia tunjukkan kambing biri-biri tadi ni yang berbelang. Dia kata, "Apa kenal tak ni apa dia? Ni siapa dia?" Fayaqulun na'am hadzal maut kulluhum qad rahu. Maka ahli syurga yang ditanya tadi, "Hampa kenal tak apa dia ni?" Mereka menjawab apa? "Ya, kami kenal. Ini adalah maut," kata penduduk syurga. Dan setiap daripada mereka, setiap pada ahli syurga itu melihat kepada maut yang dirupa bentukkan seperti kambing biri-biri yang berbelang. Thumma yunadi ya ahlan nar fayashra'ibuna wa yanzuruna fayaqul wa hal ta'rifuna hadha fayaqulu na'am hadzal maut. Macam tu juga penyeru tadi, dia menyeru juga kepada ahli neraka. Dia kata, "Wahai ahli neraka." Maka seluruh ahli neraka itu mendongak dan melihat. Kemudian ditanyakan kepada mereka, "Kamu kenal tak siapa ni?" Sambil ditunjukkan kepada kambing biri-biri berbelang tadi ni. Maka mereka pun menjawab, "Ya, ini maut," kata mereka. Wa kulluhum qad rahu, dan semua daripada mereka melihatnya. Fayudbahu thumma yaqul ya ahlal jannah khuludun fala maut wa ya ahlan nar khuludun fala maut. Thumma qara'a wa anzirhum yawmal hasrati id qudiyal amru wa hum fi ghaflah. Maka bila semua dah tengok, ahli syurga pun dah tengok, ahli neraka pun dah tengok, dah menyaksikan yang dikatakan maut itu dirupakan sebagai kambing biri-biri yang berbelang tadi, semua dah daripada mereka dah melihatnya, maka disembelihlah kambing biri-biri yang dirupakan tadi itu. Kemudian dikatakan, diserukan kepada ahli syurga, "Wahai ahli syurga, kamu akan kekal hidup dan tidak akan mati lagi selama-lamanya. Dan wahai ahli neraka, kamu akan kekal hidup juga di dalam neraka dan tidak akan mati selama-lamanya." Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan satu ayat daripada ayat Al-Quran, daripada surah Maryam ayat 39. Nabi baca, "Wa anzirhum yawmal hasrati id qudiyal amru wa hum fi ghaflah wa haula'i fi ghaflatin ahlud dunya wa hum la yu'minun." Dan berilah peringatan kepada mereka mengenai hari penyesalan, iaitu ketika segalanya diputuskan dan mereka dalam keadaan lalai, dan mereka yakni orang-orang yang lalai, maksudnya ahli dunia, wahum la yu'minun, dan mereka tidak mengimaninya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hadis ini hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari, terdapat di dalam kitab sahihnya. Apa yang kita boleh pelajari dan kita ambil manfaat daripada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang suatu kejadian yang bakal berlaku di akhirat nanti, iaitu maut juga menemui mautnya, iaitu maut disembelih sehingga tidak ada lagi maut selepas daripada itu, tidak ada lagi kematian selama-lamanya. Yang pertama sekali apa yang kita dapat pelajari adalah maut itu merupakan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala juga. Dia pun makhluk juga yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas maut apa dia? Allah tugaskan maut agar mengambil nyawa hamba-hamba Allah di dunia dan akan ditamatkan peranannya di akhirat kelak. Jadi di antara kita ini hidup di atas dunia, mahu tidak mahu kita akan menemui maut.
Walaupun keinginan di dalam jiwa kita, di dalam hati kita, ya Allah panjangkanlah usiaku, nak hidup lama. Ada orang mencari ma'ul hayah, air kehidupan, nak hidup lama. Wallahu alam dia dapat daripada mana, tapi ada orang pergi cari kerana nak panjang umur. Bila mai birthday, kita doa apa? Biasanya orang akan bagi ucapan dekat kita, kata semoga panjang umur. Sebenarnya ada beza panjang umur dengan berkat umur, dia lain. Boleh jadi panjang umur kita penuh di dalam dia dengan benda-benda yang tak elok, maka itu menjadi kebinasaan kepada kita. Tetapi kalau hidup kita singkat tetapi berkat, itu lebih baik. Berkat ni maknanya apa? Di dalam umur kita ini walaupun pendek, tetapi banyak kebaikan yang kita buat, banyak manfaat yang kita buat, banyak pahala yang kita kumpulkan, banyak ilmu yang kita cari. Itu masuk berkat. Maknanya kualiti hidup kita itu lebih baik berbanding dengan kalau kuantiti hidup kita boleh hidup 150 tahun dipenuhi dengan benda-benda yang menjadi kemurkaan Allah. Apa gunanya? Maka apa yang kita perlu doakan adalah nak keberkatan dalam hidup, dan usahakan, bukan sekadar berdoa, tetapi usahakan supaya kehidupan kita yang singkat hari ini penuh dengan keberkatan. Sebab dalam hadis yang lain Nabi SAW sebut tentang umur kita ni akan sampai satu masanya di mana masa ini menjadi seolah-olah pendek. Setahun diumpamakan seperti sebulan. Rasa macam dekat sangat. Dah 2022 dah. Duk rasa macam Covid duk baru lagi duk berlega dalam negara kita ni. Rupanya dah 2 tahun dah. Setahun dirasakan bagaikan sebulan. Sebulan dirasakan bagaikan seminggu. Seminggu dirasakan seperti sehari. Sehari dirasakan seperti 1 jam. 1 jam dirasakan seperti daun yang dibakar oleh api. Daun kering, kita bubuh api, terbakar sekejap je. Begitu yang berlaku di akhir zaman ini, dan kita yang berada di akhir zaman ini merasai suasana begitu. Awak sekejap sangat, tengok anak kita baru ya nak main kecil-kecil, tengok dah besar dah. Kita rasa singkat sangat. Banyak benda kita tak sempat nak buat sebab rasa singkat sangat. Tetapi adakah masa kita ini yang sehari 24 jam dah jadi 23 jam, 22 jam? Ataupun zaman dulu sehari 30 jam? Tak, sama juga. Dulu 24 jam, hari ni pun 24 jam juga. Tetapi bagaimana orang dahulu boleh menghasilkan banyak karya-karya ilmu, boleh membuat amal soleh yang cukup banyak. Masya Allah. Itu menunjukkan keberkatan masa, keberkatan umur yang ada kepada mereka. Walaupun hidup singkat, tetapi banyak kebaikan yang telah dihasilkan. Itu yang kita nak. Dan hari ini pun kita tak boleh berpangku tangan. Walaupun kita sedar umur kita dah lah tak panjang. Mungkin hidup 70, 80 tahun. Nak pi sampai 100 lebih ni tak larat dah. Tak larat dah. Umur dah pendek berbanding umur orang dulu 1000 tahun. Nah, zaman-zaman dulu, awal manusia dulu, boleh hidup sampai 1000 tahun. Kita tak boleh pi dah, 60, 70 out dah. Dah lah umur pendek, masa pula dirasakan hilang banyak, tak berkat. Rasa cepat je masa berlalu.
apakah dalam keadaan masa yang kita rasakan pendek, dengan umur kita yang pendek juga, kita nak membazirkan lagi masa kita tanpa beramal sungguh-sungguh untuk mengumpul bekalan di akhirat kelak. Maka sebab itulah kita kena berazam setiap hari untuk melakukan sebanyak mungkin kebaikan, agar masa pendek kita ini, masa yang dirasakan singkat ini, tidak dibazirkan dengan perkara yang lara, perkara yang dosa dan sebagainya. Tak ada masa dah kita. Memang masa yang diberikan dan masa yang kita ada ni hanya untuk membuat kebaikan. Kalau kita buat dosa, buat perkara yang sia-sia, itu bermaksud kita sedang membazirkan masa kita yang sedia pendek ini. Maka merugilah kita nanti di akhirat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Maka maut, berbalik kepada hadis tadi, maut itu adalah makhluk juga, ciptaan Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil nyawa kita sebagai hamba dia bila sudah tiba masanya. Maut dia akan menjalankan tugas dia tepat pada waktu, tidak dikurangkan walaupun sesaat, tidak dilebihkan walaupun sesaat. Sampai masanya dia akan jalankan tugas dia. Maut akan menghilangkan nikmat dunia daripada kita. Dan maut itulah nanti kelak di akhirat akan disembelih di hadapan seluruh manusia, sama ada manusia itu ahli syurga ataupun manusia itu ahli neraka. Dan semuanya berada di tempat masing-masing. Sama ada ahli syurga maupun ahli neraka, pasti meyakini akan kejadian tersebut. Mereka akan lihat dengan mata mereka sendiri perihal disembelih maut yang dirupakan sebagai kambing itu. Yang kedua, bila disembelih maut tersebut di hadapan ahli syurga, maka bertambah gembiralah ahli syurga, kerana maut yang disembelih itu menjadi isyarat bahawa kenikmatan yang mereka rasai saat itu, kenikmatan yang mereka sedang kecapi pada hari itu, pada saat itu, mereka tahu bahawa tidak akan berpenghujung dah, tidak akan tersekat dah dengan kematian. Sebab tak ada dah kematian, maut telah disembelih, maka mereka akan hidup dalam syurga. Mereka akan rasa gembira sangat-sangat sebab tahu dah kehidupan dalam syurga itu selama-lamanya. Maut sudah habis, maut sudah tidak ada. Sebaliknya, ahli neraka bertambah lebih berat lagi mereka rasa, bertambah penderitaan lagi mereka rasai ketika itu, yang mereka tanggung. Disebabkan apa? Disebabkan maut pun sudah tidak ada. Maknanya masuk dalam neraka tu, hidup selama-lamanya dalam tu, tidak akan mati. Walaupun hidup di dalam neraka ni, nak kata hidup, mereka ni kena siksa macam kehidupan yang tak ada guna. Siksa, rentung, tersiksa dalam tu, kemudian dijadikan elok semula, disiksa semula. Mereka nak kata hidup pun macam tak hidup. Bukanlah mati, tetapi tak guna kehidupan begitu. Nak kata mati, tak mati. Disiksa, kena azab, kemudian dijadikan elok balik, tak mati, tak mati. Hanya apa yang mereka rasa adalah kehidupan penuh dengan azab, berulang-ulang kali. Sampai bila? Sampai bila-bila. Sebab maut sudah tidak ada, maka tidak akan mati. Maka ahli neraka pun merasa sangat menderita apabila maut telah disembelih. Dalam hadis yang lain, perasaan ahli syurga pertama kali dipanggil, bila nak dipanggil tu, nak tengok maut disembelih tu, bila dipanggil ahli syurga, apa perasaan ahli syurga tu?
mereka bimbang. Bimbang apa? Bimbang kalau dipanggil mereka untuk keluar daripada neraka, keluar daripada syurga, masuk dalam neraka. Dan pertama kali juga dipanggil ahli neraka tu untuk lihat maut tadi tu. Bila dipanggil mereka, hati mereka melonjak gembira. Kenapa? Mungkin mereka rasa dipanggil itu untuk ditarik keluar daripada neraka, untuk masuk di dalam syurga. Perasaan mereka itu diceritakan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Ahmad. Rupa-rupanya dipanggil mereka itu bukanlah nak dikeluarkan ahli syurga daripada syurga, bukanlah kerana nak keluarkan ahli neraka daripada neraka, tetapi nak bagi tahu bahawa maut akan disembelih dan kamu akan hidup selama-lamanya. Yang menjadi ahli syurga akan hidup selama-lama di dalam syurga, dan ahli neraka akan hidup selama-lama dalam neraka. Maka sebab itulah ahli syurga dia terlalu gembira bila maut disembelih, dan ahli neraka terlalu menderita apabila melihat maut disembelih. Bila tengok maut disembelih, perasaan mereka tadi berubah total. Daripada ahli syurga yang bimbang dikeluarkan daripada syurga, mereka akan rasa seronok sangat. Kerana bukanlah mereka dipanggil untuk dikeluarkan daripada syurga, melainkan mereka diberitahu bahawa mereka akan kekal di dalam syurga selama-lamanya. Begitu juga dengan ahli neraka. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa nak menjadikan para ahli syurga dan ahli neraka melihat kejadian maut yang disembelih. Walaupun keluasan dan kejauhan jarak serta ramainya penghuni di dalam syurga dan neraka, itu semua di luar pemikiran kita. Kita tak boleh nak bayang, oh kambing biri-biri belang macam duk ada atas dunia ni. Kita tak boleh nak fikir macam tu. Sebab apa yang berlaku di akhirat itu luar daripada pemikiran kita. Cuma itu diceritakan oleh Nabi SAW nak memberi isyarat kepada kita bahawa itulah yang bakal berlaku. Adapun gambaran sebenar fizikalnya macam mana, kita tak boleh nak gambarkan. Begitu juga kita duk terfikir-fikir macam manalah ahli syurga ni merata-rata, banyak, ramai apa semua, berapa tingkat semua. Nak pergi tengok kambing sekok ni. Macam mana ahli neraka ni duk tengah siksa apa semua dalam neraka, tengah sakit apa, macam mana mereka nak pergi tengok kambing sekok ni ramai-ramai ni. Tu semua tak boleh tergambar daripada fikiran kita yang ada sekarang ni. Tetapi kejadian itu pasti berlaku. Itu yang sepatutnya kita yakini. Allah Subhanahu wa taala dia Maha berkuasa buat apa sekalipun. Macam mana yang berlaku pada keadaan di mahsyar. Ada manusia yang jalan dengan kaki dan ada manusia yang berjalan dengan muka, kata Nabi SAW. Para sahabat heran, ya Rasulullah, macam mana orang berjalan dengan muka? Orang berjalan dengan muka ni macam mana? Nabi jawab simple je. Allah Maha berkuasa menjalankan kamu dengan kaki, begitu juga Allah Maha berkuasa untuk bagi orang jalan dengan muka dia. Simple je. Allah boleh buat macam mana pun mengikut kehendak dia. Jadi kita nak imagine dengan akal kita, kita tak mampu nak imagine. Benda yang ada di depan mata kita ni, itu bolehlah kita terima. Kan? Kita boleh imagine. Benda yang di luar daripada akal, untuk kita fikirkan secara jelas fizikalnya, itu kita hanya beriman kepada Allah dan beriman atas apa yang Nabi SAW sampaikan kepada kita, tanpa kita pertikaikan. Sebab itu bila berlaku Isra' wal Mi'raj, itu menjadi turning point kepada Abu Jahal untuk mengatakan Rasulullah SAW gila. Betul, terbuktilah. Dia nak membuktikan Nabi gila dengan cerita Isra' wal Mi'raj tu. Sedangkan apa yang berlaku kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bila diceritakan kepada dia, dia kata, kalaulah yang menceritakan itu Muhammad,
Lebih daripada itu pun aku percaya. Nampak? Itulah keimanan yang sepatutnya tertanam dalam diri kita. Sebagaimana Sayyidina Abu Bakar yakin dan percaya apa yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu, begitulah kita percaya dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabarkan kepada kita tentang maut yang disembelih ini. Dan Allah Maha berkuasa untuk berbuat apa sahaja mengikut kehendaknya di akhirat kelak. Jauh daripada imajinasi manusia. Yang keempat, ahli syurga dan ahli neraka kenal dengan maut. Kenapa? Bila di dalam hadis tadi ditanyakan kepada ahli syurga, wahai ahli syurga, hangpa kenal tak niat siapa? Ahli syurga semua kata apa? Kami kenal, inilah maut. Ditanya kepada ahli neraka, wahai ahli neraka, hangpa kenal tak ni siapa? Maka ahli neraka kata, kami kenal, inilah maut. Maknanya sama ada dia ni orang baik, orang tak baik, orang soleh, orang yang tidak beriman, semua kenal maut ni macam mana. Kenapa? Sebab kita semua akan berjumpa dengan maut satu saat nanti. Orang yang dah pergi, dah meninggal dunia, sudah wafat, mereka sudah melihat maut itu macam mana. Dan kita juga bakal melihat maut itu macam mana. Maka apabila kita melihat maut itu macam mana, kita akan kenal itulah maut. Okay, inilah yang menjadi asbab ahli syurga dan ahli neraka kenal. Bila ditunjukkan, hampa kenal tak ni siapa? Semua daripada ahli syurga dan semua daripada ahli neraka kata, kami kenal, inilah dia maut. Sebab pernah berjumpa. Saat mana dicabut roh-roh manusia ini, benda yang sebelum daripada ni kita tak nampak, kita boleh nampak. Antara yang lain gambaran syurga, boleh nampak. Antara yang lain gambaran neraka, boleh nampak. Antara yang lain syaitan yang datang mengganggu kita, menyerupai ibu dan ayah kita, kita boleh nampak. Kita nampak belaka. Sebab itu kadang-kadang tidak heran orang yang mati dalam keadaan baik ni, muka mereka tersenyum. Pernah tengok tak? Muka mereka tersenyum. Kenapa? Ada sesuatu yang nampak, yang diberikan kepada mereka untuk nampak. Sama ada mungkin nampak malaikat itu datang dalam keadaan baik, dalam keadaan elok, ataupun sudah nampak suasana di dalam syurga, menyebabkan mereka mati dalam keadaan tersenyum. Boleh jadi. Dan sebab itu, untuk mendapatkan husnul khatimah begitu, maka kita kena isi keadaan ataupun isi jadual seharian kita ini dengan kebaikan. Dengan kebaikan. Dan kita nanti akan dibangkitkan dalam keadaan apa yang kita mati. Misalnya kalau kita mati duduk dalam konsert, katakan, duduk terkinja-kinja dalam konsert contohnya, maka bangkit esok duduk macam tu, duduk terkinja. Siapa yang mati dalam keadaan baik, dalam keadaan dia bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, pom apa, krin tu jatuh, kan? Pernah berlaku kejadian tu. Bangkit esok, dia sambung balik apa yang dia buat masa dia mati tu. Labbaik Allahumma labbaik. Dia bertalbiyah kat sana. Ini disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dia akan bangkit dengan cara mana dia mati. Sebab itu penuhi kehidupan kita dengan perkara-perkara yang baik. Tak ingin nak buat kejahatan, ingat, kalau kita buat, time tu kita mati, kita akan bangkit dalam keadaan yang macam tu. Yang kelima, hadis-hadis seumpama ini dapat menghadirkan rasa gerun di jiwa dan rasa insaf dalam hati manusia untuk mengenangkan nasib-nasib kita semua di akhirat nanti.
Sebab diceritakan penghuni syurga, diceritakan penghuni neraka. Dan ada di kalangan kita ni, di kalangan orang Islam, dia rasa aman daripada azab Allah. Dia kata kita ni Islam, nanti akhirnya kita akan masuk syurga juga. Betul, dia Islam memang masuk dalam syurga. Tetapi apakah dia pernah fikir bahawa azabnya neraka itu walaupun sekecil-kecil azab, yang paling ringan azabnya disebut di dalam hadis Nabi adalah diletakkan pelapik di kaki atau kasut lah, lebih kurang kita kata. Panas dia itu sehingga terasa, sehingga menggelegak otak dia. Kalau kita test lah exhaust motor, enjin kereta hak baru kita jalan jauh tadi, kita baru padam, enjin kereta tengah panas, katakan kita letak kaki, dia panas dia rasa sampai kepala ke? Tak lah, rasa dekat kaki je kan. Tapi sanggup tak kita? Bagi 1 juta pun tak sanggup minta maaf. Tak buat tak? Sebab kita memang tak tahan dengan kepanasan. Air TO panas pun kita tunggu sejuk dulu. Duk tengah berasap tu kita pun tak berani nak pergi minum. Kita memang tak boleh. Ini dia duk nakal, dia kata tak apa, masuk neraka sat saja, nanti alah kita masuk syurga. Boleh dia kata lagu tu. Ajak dia pergi minum teh panas tengok. Itu pun dia duk tunggu, tak dia tiup dulu lah. Cakap besar. Jadi bila dibacakan hadis ini, kita dalam hati kita, ya Allah, aku tak mau jadi sebahagian daripada ahli neraka. Walaupun sekejap, walaupun sesaat, tak mau. Maka bila kita tanamkan azam, aku tak mau menjadi ahli neraka seperti dalam hadis ini, aku tak nak. Maka apa tindakan kita? Tindakan kita antaranya adalah amal yang saleh. Kita pulun sungguh-sungguh dosa dan maksiat ataupun apa sahaja yang membawa kepada murka Allah, kita cuba kikih buang, tinggalkan daripada kehidupan kita. Dan juga kita cek apa salah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan apa salah kita dengan manusia. Salah kita dengan manusia ni kadang-kadang sangkut untuk kita masuk dalam neraka ni. Itu kena perhati, yang kita terlepas pandang. Kita cantik dah sembahyang 5 waktu, pergi haji dah, puasa Ramadan pun lengkap, tak ada yang mana tertinggal dulu pun dah qada, dah bayar fidyah apa semua dah. Tapi masalah dengan manusia ni, apakah kita telah buat kejahatan kepada maruah dia? Contoh, mengeji, mengumpat dan sebagainya. Itu maki hamun, buka aib dia, itu semua berkaitan dengan maruah seseorang. Yang kedua, dengan harta benda dia. Ada tak harta benda orang yang menjadi hak orang tapi kita pergi ambil? Ataupun kita terlibat dengan perkara-perkara yang haram dari sudut harta benda. Pelaburan-pelaburan yang berkait dengan benda yang haram. Contohnya, tengok ini untung apa semua. Sekarang ni contohnya KWSP, dia ada konvensional, dia ada patuh syariah. Adakah orang yang umat Islam ni dia telah tukarkan daripada konvensional kepada syariah? Ataupun dia kata, nanti konvensional dapat banyak, dia punya pulangan dia, dividen dia. Yang patuh syariah ni sikit je, tapi dia silap. Yang konvensional tu kalau dia tolak sebahagian besar daripadanya, tak boleh diguna pakai sebab tidak patuh syariah. Terlibat dengan bisnes-bisnes yang tak patuh syariah, dia tak boleh pakai benda tu. Maka merugi bagi dia juga. Itu dari sudut harta benda. Dan yang lainnya daripada sudut apa lagi? Maruah, harta benda, tubuh badan.
Ada dia pergi cederakan orang siapa-siapa, dia belum minta maaf lagi, dia belum settle lagi dengan orang tu, dia pergi tumbuk ke, dia pergi mungkin ada berkaitan dengan nyawa seseorang pun itu ditanya. Sebab itu kita kena settle juga masalah kita, dosa kita dengan manusia. Dosa dengan Allah kita taubat, mudah-mudahan Allah ampunkan. Tapi dengan manusia selagi mana dia tak maafkan, Allah mudah nak ampunkan, tetapi manusia ni dia senang tak nak maafkan. Itu yang masalahnya kalau kita berdosa dengan manusia. Jadi settlekan dosa kita dengan manusia ni ketika di atas dunia. Jangan sampai di akhirat nanti dia tuntut pahala kita, ataupun bila pahala kita dah habis dia akan transfer dosa dia kepada kita. Jadilah kita manusia yang cukup muflis pahala di akhirat. Tak ada, kosong terus, bahkan tanggung pula dosa orang. Ni bahaya dosa dengan manusia. Yang keenam, Profesor Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar, pengarang kitab ni, dia nasihatkan agar kita semua ni sampaikan hadis ini agar dia menyedarkan orang-orang yang lalai, menyedarkan orang-orang yang tak kenal dengan akhirat ni. Dan nasihat yang terbaik mestilah nasihat daripada Allah melalui Al-Quran, dan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadis baginda. Okey, jadi bila kita nak nasihat orang ni tak perlu susah pun, free je melalui laman sosial kita. Contohnya masuk sikit di dalam laman sosial kita, tak payahlah panjang-panjang. Ambil apa yang kita faham je pada malam ni, kita masuk satu di dalam laman sosial kita. Itu sebagai penyampaian kepada kawan-kawan, kepada orang yang add kita sebagai friend walaupun tak pernah jumpa. Itu semua menjadi satu, mudah-mudahan menjadi satu amar ma'ruf dan nahi munkar, sebagai satu dakwah di media sosial. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, bila kita baca hadis ini, mudah-mudahan menjadi satu keinsafan kepada kita bahawa satu hari maut akan datang kepada kita, dan bila sampai di akhirat kita dah tak berjumpa dah dengan maut akan mati juga, maut akan disembelih, dan kita akan hidup selama-lamanya. Cumanya kita nak hidup selama-lamanya itu macam mana? Sama ada di dalam syurga ataupun di dalam neraka. Itu kita kena tanya kepada diri kita dan kita beramal untuk dia. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.